Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda Awani. Dalam kita melihat potensi industri-industri yang boleh memberi impak segera kepada rakyat, wajar kita beri sokongan. Apatah lagi dalam pandemik COVID-19 ini, banyak sektor terkesan dalam kita melalui PKPB dan awal hari itu kita ada PKP dan sebagainya. Jadi rakyat amat terkesan. Bagi industri peruncitan dan juga perdagangan, inilah masanya kita melihat pemikiran-pemikiran baru di luar kotak, bagaimana IKS dan juga peruncit-peruncit ini perlu kita bantu dan bangkit segera apabila pandemik COVID-19 masih membelenggu kita sekarang. Dan antara kempen yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Hal Ehwal Pengguna, iaitu kempen Beli Barangan Malaysia KBBM. Jadi malam ini saya bersama dengan Yang Berhormat Dato' Rossul Wahid, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan juga Hal Ehwal Pengguna, untuk melihat bagaimana kempen ini diberi tumpuan oleh pihak kementerian. Okey, terima kasih Dato' atas masa yang diberikan bersama kami di Astro Awani pada malam ini. Dato', saya nak kutip satu kajian yang dilakukan oleh Jabatan Perangkaan pada awal PKP kita laksanakan. Antara industri yang tidak terkesan, yang teruk apabila pandemik COVID-19 ini melanda negara, iaitu industri komputer dan juga barangan-barangan gadget peranti yang seumpama dengannya. Kedai Subeneka menjadi tumpuan rakyat berbanding pasar raya dan juga hypermarket kerana isu keselamatan, isu kebersihan dan juga isu kesihatan. Barangan berkaitan dengan sistem keselamatan, CCTV, orang ramai duduk rumah, jadi mereka ada masa untuk membeli barang-barangan sistem keselamatan dan sebagainya. Minyak wangi, ni saya pelik juga, orang duduk rumah tapi banyak minyak wangi beli online dan sebagainya. Kosmetik, ini jutawan-jutawan kosmetik, walaupun mereka terkesan, mereka ada market ataupun pasaran yang agak luas. Itu antara industri yang berdaya tahan sepanjang kita melalui PKP ini. Jadi sebagai permulaan, Datuk, mengapa kita perlu melancarkan semula dengan penjenamaan kempen Beli Barangan Malaysia ini? Pertama sekali terima kasihlah kepada Awani yang menjemput saya untuk hadir ke konti pada malam ni. Jadi sebenarnya KBBM, kempen Beli Barangan Malaysia ni bermula pada 1984, iaitu lebih daripada 30 tahun yang lalu. Cuma pada tahun 2009 kementerian telah rebranding, menjenamakan semula ataupun melancarkan semula program ini dengan nama kempen Beli Barangan Malaysia. Dulu kempen Beli Barangan Buatan Malaysia, KBBM, banyak sangat B. Sekarang ni KBBM. Sasul B lah. Jadi tujuannya tak lain tak bukan adalah untuk mengukuhkan perbelanjaan domestik. Kemudian yang kedua, menyemai semangat patriotik, ini penting. Menyemai semangat patriotik di kalangan rakyat, di kalangan pengguna tempatan. Di samping itu kita juga membantu mempromosi barang tempatan secara berterusan. Kadang-kadang orang-orang yang buat kerepek, buat makanan yang PKS ni, yang tak mampu untuk nak penetrate pasar raya dan sebagainya. Jadi dengan adanya KBBM ini, kita membantu mereka untuk penetrate pasar raya ataupun hypermarket dan sebagainya. Dan selain itu membantu atau sebagai dorongan kepada pengusaha tempatan untuk menghasilkan produk yang setaraf dan setanding dengan luar negara. Ini penting kerana selama ini kita mungkin mengagung-agungkan yang luar tu baik, tapi kita punya tagline untuk kali ini, barang baik barang kita. Orang Tamil kata nalaporu namaporu. Mana barang baik barang kita. Jadi nak tanam dalam minda masyarakat bahawa barang baik itu barang kita. Bukan barang daripada yang diimport daripada luar negara, yang diimport daripada barang laut. Barang baik barang kita. Kerana kita mampu membuat barang yang terbaik, sama ada untuk guna sendiri ataupun untuk kita ekspor ke luar negara. Melihat potensi barangan buatan Malaysia ataupun barangan negara, iaitu Beli Barangan Malaysia KBBM ini, apa kelainan yang diberi tumpuan oleh pihak kementerian? Kerana nak ataupun tidak, kita mengakui kesan pandemik ini amat besar kepada IKS, PKS kita dan juga peruncit kita. Kalau mengikut Persatuan Peruncitan Malaysia, angka perangkaan mengatakan bahawa jualan runcit negara merosot jatuh pada 60% pada bulan Februari 2020.
manakala menjelang Mac 2020 90% dan dia meningkat semula selepas kita mengangkat PKP itu dalam kita memulihkan ekonomi. Penurunannya agak ketara, tetapi apabila kita melalui PKPB sekali lagi untuk Lembah Kelang dan kawasan-kawasan seperti Sabah sebagainya, pasti angka-angka ini akan memberikan kesan bagaimana kita melihat kempen membeli barangan Malaysia ini. Jadi apakah kelainan, Datuk, dalam kita menumpukan kempen ini dan perkembangan pelaksanaan setakat hari ini? Yang pertama sekali, terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri lah yang memperuntukkan program yang dinamakan Program Prihatin. Kemudian disambung dengan moratorium. Jadi ini sedikit banyak membantu kita dalam kempen KBBM. Di samping itu, satu benda yang baru yang saya rasa cukup signifikan untuk saya highlightkan di sini ialah pelancaran KBBM ini dibuat di satu tempat yang very prestige, iaitu di KLCC. Pada 18 bulan Jun yang lalu, dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang mana menunjukkan bahawa barang tempatan kita ini mampu masuk ke pusat-pusat yang grand, yang premium ataupun yang hebat. Jadi dengan adanya bantuan pelan prihatin atau pelan jana semula ekonomi negara, penjana, maka ia banyak membantu PKS yang terkesan dengan COVID ini untuk mereka membuat ataupun mengeluarkan barang-barang yang mungkin sebelum ini mereka tak ada modal oleh kerana bisnes tak jalan. Jadi dengan bantuan ini sedikit sebanyak mampu untuk membantu mereka mengeluarkan balik barang-barang yang mereka buat di PKS, di rumah, di belakang rumah dan sebagainya. Jadi ini suatu benda yang saya rasa cukup baik, cukup bagus dalam kita nak generate income untuk golongan terutamanya B40 yang berada di kampung-kampung, yang menjadi pengusaha-pengusaha kecil. Jadi dengan adanya bantuan ini sedikit sebanyak akan membantu mereka melaksanakan. Dan inilah saya nampak satu sisi baik COVID-19. Dalam keadaan rakyat tak mampu nak bersukaria, rakyat tak mampu untuk keluar menjalankan aktiviti, mereka main di rumah, dan PKS ini mampu menjalankan aktiviti tersebut dan dibantu pula dengan adanya online yang secara umumnya membantu mereka dalam menjualkan hasil buatan mereka itu. Okey, selain kita menumpukan produk-produk Malaysia ini berada di pasaraya, di tempat-tempat yang premium, tetapi hendak ataupun tidak kita mengakui, Datuk, bahawa tempat-tempat inilah yang terkesan sekarang. Walaupun mereka dibenarkan beroperasi oleh pihak MKN dan juga pihak kerajaan, pelanggan semakin kurang kerana SOP dan juga norma baru yang terpaksa kita lalui untuk mengurangkan kebolehjangkitan COVID-19. Kita tahu juga pengguna kurang berbelanja kerana ada yang kena buang kerja, ada yang terpaksa ambil gaji separuh, ada yang bercuti dan sebagainya. Kos penyewaan macam biasa pula. Kalau dengan kerajaan mungkin ada moratorium dan sebagainya, ribat oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan kerajaan, tetapi orang swasta mungkin agak sukar kerana mereka berniaga dalam melakukan penyewaan dan sebagainya. Bagaimana Datuk melihat dan kementerian membantu para peruncit kita ini supaya mereka berdaya tahan dan dalam masa yang sama mereka dapat menolong lagi rakan-rakan IKS di kampung-kampung, di kawasan pedalaman untuk memasarkan produk mereka, sama ada dalam talian ataupun melalui runcit fizikal itu? Sebenarnya kita mengadakan kolaborasi dengan 13 outlet yang besar-besar. Kita ada Giant, kita ada Aeon, kita ada Tesco, Econsafe, kita ada Lulu, Maiden, Hero, Store, Speedmart dan banyak lagi. 13 yang menakumi semua sekali lebih kurang dalam lebih daripada 500 outlet yang kita collaborate dengan mereka, bincang dengan mereka, kita ambil PKS ini ataupun hasil PKS ini untuk nak penetrate pasar mereka. Jadi kita ucap terima kasihlah kepada Aeon yang memasukkan barang PKS kita ini di 34 cawangan mereka. Yang paling besar setakat ini ialah kedai mesra Petronas. Sebanyak 801 outlet mereka telah mempamerkan barang PKS yang diusahakan oleh PKS kita, oleh pengusaha-pengusaha kita. Jadi ini menunjukkan bahawa kerjasama yang baik, kerjasama yang hebat antara mereka ini. Di samping mereka menjual barang tersebut, dan masa sama mereka membantu. Dan bantuan yang diberi oleh PKS itu bukan PKS itu sendiri, atau it's not the PKS. Ia berkait dengan pekerja. Kalau buat kepek pisang, apa yang tanam pisang.
kemudian yang jual baja, kemudian lori dan sebagainya. Rantaian supply chain itu. Jadi inilah yang dirasa cukup terima kasih kepada mereka, terutamanya hypermarket, supermarket, kedai perniagaan dan sebagainya ini yang membantu secara tak langsung, membantu masyarakat, membantu petani, membantu nelayan dan membantu PKS yang terkesan dengan bantuan ini. Jadi dengan ada itu, kita mengadakan satu bantuan. Bukan saja bantuan untuk penetrate kepada market, kita juga membantu PKS ini untuk buat dia punya branding, untuk packaging dan untuk dipamerkan. SKU ini, stock keeping unit ini dipamerkan di dalam premium mereka itu di tempat yang strategik, premium. Dan mereka ni mengecualikan listing fee. Itu yang bagus. Jadi sama ni nak masuk tempat yang mahal, listing fee kena bayar. Tapi dengan adanya KBBank ini bersama mereka, maka kita bantu. Jadi jaminan kementerian produk-produk AKS kita tidak ada terperuk belakang, rak-rak yang belakang-belakang lagi dah. Setakat ni alhamdulillah kita cek di beberapa tempat di hypermarket, di petrol station, memang barang kita ni berdiri di depan. Alhamdulillah. Jadi ini satu benda yang baik. Cuma ingatan saya kepada PKS ini supaya buatlah benda yang elok, berkualiti. Jangan katakan goreng kepek ubi. Dalam 2-3 hari dah tengik. Tahu tengik dah rosak. Jadi tak tahu. Jadi dah expired. Jadi turun jaga. Jadi dia dah bantu kita win-win. Dia bantu kita buat yang terbaik. Jadi insya-Allah akan datang ada lebih baik lagi. Datuk, apa cabaran apabila melakukan kempen beli barangan tempatan ini? Kerana masyarakat sekarang mereka ada pilihan. Kalau mereka banyak masa duduk di rumah, work from home sekarang ni, mereka sentiasa depan notebook mereka, dalam laptop mereka tengok Shopee ada jualan 11-11, Lazada ada jualan 12-12 dan sebagainya. Bukan hanya produk tempatan Malaysia tetapi satu dunia ada di marketplace ini seperti ini. Jadi apa cabaran dan bagaimana kementerian mempromosikan produk kita? Cabarannya yang pertama saya nampak masyarakat masih lagi memandang bahawa produk kita ni common. Produk kita ni terkebelakang. Sedangkan mereka mungkin belum tahu bahawa produk-produk yang hebat seperti Bonia, Pony, British India, Padini itu produk Malaysia. Kemudian barang elektrik, Hin, Ogawa dulu saya ingat dari Jepun. Punya buatan Malaysia. Kemudian Panasonic, Exxon, hawa dingin, pun yang harganya sangat affordable seperti itu Malaysia. Kemudian Secret Recipe, San Francisco Coffee, Manhattan Fish Market, Mary Brown tu semua Malaysia. Jadi kita nak tanam dalam jiwa masyarakat kita bahawa kita kena ada satu semangat patriotik yang mana bila ada semangat tersebut utamakan barang kita. Jadi ini proses yang sedang kita jalankan sama ada secara langsung atau tak langsung di sekolah-sekolah untuk memastikan barang-barang kita juga baik. Dan kita cuba nak hapuskan loyal brand. Loyal to the brand maknanya bila pakai brand itu dia hebat. Ini kadang masih ada lagi. Sehingga sekarang kalau nak beli buat gigi tu nak Colgate. Ada kan yang lain pun ada lagi. Nak dali pun Colgate juga. Bila sebut bagi betul juga nak photostat. Nak Xerox. Padahal Xerox tu brand. Jadi ini yang cuba kita tanam, cuba kita beri didikan agar masyarakat mengutamakan barang kita. Di samping itu kita juga menggalakkan kepada pengusaha-pengusaha kita ni supaya buat promosi, mempromo ataupun buat iklan-iklan yang menarik agar dengan tarikan tersebut mereka terdorong untuk nak mendapatkan barang buatan Malaysia. Bagi strategi, apa pendekatan kementerian dalam kita melalui pandemik COVID-19 ini? Cara-cara lama mungkin susah. Kita nak buat anjurkan karnival ke, nak buat expo ke, ataupun kalau musim perayaan seperti bazar Ramadan ke, bazar Aidilfitri, bazar Deepavali, bazar Christmas sebagainya susah kerana kita perlu ada penjarakan fizikal dan sebagainya. Jadi apa strategi yang terbaik dengan norma baru ini? Saya nampak yang terbaik di samping kita buat secara fizikal, yang fizikal kita sewa pushcart di mall,
Kita sewa, kemudian kita beri kepada PKS ataupun yang menjual barang buatan Malaysia ni untuk jual di mall-mall yang besar-besar. Kalau mereka nak sewa mungkin tak mampu. Jadi kementerian keluarkan satu peruntukan. Ada insentif lah. Ada insentif untuk sewa puskad, kemudian mereka boleh menjual barang tersebut. Dan saya nampak Ini sedang dilaksanakan. Sedang dilaksanakan. Mana kita lancar, kita buat. Jadi ini satu benda yang saya kira cukup menarik. Dan ia punya selling pun alhamdulillah. Laporan kita terima menggalakkan. Sebab kadang-kadang orang yang berduit nak pergi ke mall yang kecil-kecil yang orang kata cayang ni mungkin rasa tak tu sangatlah. Tapi bila benda tu dah tersedia di mall, on the way lalu nampak ada pushcart, mungkin dia terbeli barang-barang yang mungkin dia cari, mungkin beg mengkuang, kasut mengkuang ataupun apa sajalah yang dibuat oleh PKS kita. Kemudian kita juga mengaktifkan marketplace seperti Lazada, PG Mall, kemudian Shopee untuk membantu mempromosikan barang kita. Alhamdulillah setakat ni maklumat yang ada pada saya sebanyak 72,000 SKU berada dalam marketplace Lazada, Shopee Mall dan PG Mall. Jadi kalau kuarter 1 pertama dulu dalam 15,000 saja, kemudian kuarter akhir ni, kedua dan ketiga ni sebanyak 72,000. Jadi ini suatu pertambahan yang cukup menggalakkan. Dan sales yang dilaporkan kepada kita kuarter pertama sebanyak 7 juta saja. Tapi selepas pandemik ni, kuarter ketiga ni meningkat menjadi 43 juta. Jadi satu peningkatan yang cukup menggalakkan. Jadi kita cuma promote supaya barang-barang tempatan ini masuk dalam marketplace untuk dijual, dan dengan itu akan dapat meningkatkan lagi pendapatan kepada mereka yang mengeluarkan, dan juga pendapatan kepada marketplace, dan juga memudahkan pengguna untuk mendapatkannya. Ada insentif-insentif ataupun ribat voucher, publicity ataupun promosi apabila mereka berbelanja dalam talian dengan lebih banyak dilaksanakan oleh pihak kementerian bersama dengan marketplace yang disebutkan tadi? Memang kita ada voucher, kita ada diskaun dan kita ada free shipping. Jadi ini insentif-insentif yang mendorong. That's why lah macam Saudara Zuri kata tadi, kenapa dalam keadaan kita tak keluar, kita beli juga minyak wangi perfume. Sebab mereka dapat lihat murah, harganya murah, kemudian banyak diskaun. Banyak diskaun, kemudian tak perlu bawa. Betul. Benda tu sampai rumah depan pintu. Jadi tak perlu meremeh untuk dapat barang tersebut. Kalau barang-barang runcit macam makanan harian, wajar juga kita buat promosi sebegitu, Datuk Seri. Datuk. Saya rasa amat wajar. Dan saya difahamkan orang tak nak pergi pasar raya. Yalah, pasar raya pergi juga, tapi masa terhad, saya difahamkan Mafi sedang buat satu program untuk jual barang basah untuk melalui online. Dia ada satu marketplace yang akan kumpul ayam, udang, ikan dan sebagainya. Just order saja, tapi kalau nak hari ni tak dapat hari ni lah. Order hari ni, esok sampai. Dijamin order hari ni sampai. Jadi ini mengapa tidak kan Datuk? Dan saya jawabkan Menteri Pertanian sedang berusaha kat arah tu. Hebat. Jadi ini satu benda saya rasa zaman Covid ni ini yang penting. Betul. Manusia kita perlu makan, kita perlu pakai, kita perlu cantik. Jadi nak keluar kena Covid. Jadi dengan adanya e-dagang ini maka memudahkan rakyat. Bagi Datuk, dalam industri-industri yang kita kata tadi ada peningkatan akibat Covid, tetapi ada juga yang agak paling terkesan orang tak berbelanja langsung dengan produk-produk ini. Tetapi IKS kita mengusahakannya. Jadi apa kataupun jalan keluar bagi kementerian membantu mereka mengubah bisnes model mereka, mengeluarkan produk-produk yang dimahukan oleh masyarakat, oleh pelanggan ketika kita melalui Covid ini? Kita sebagai manusia kita diberi akal untuk berubah. Kreatif lah. Itu kreatif. Maknanya kita dah satu masa kita nak berubah. Kalau kita tak berubah, kita akan ketinggalan. That's why ada seorang guru beritahu saya, kenapa dinosaur, satu binatang yang cukup besar dulu, sekarang dah pupus. Kerana mereka tak berubah. Kita nak berubah. Jadi kita sebagai manusia kena berubah. Jadi oleh kerana keadaan sekarang memerlukan kepada marketplace. Keadaan sekarang memerlukan satu model perdagangan ataupun peruncitan yang baru. Jadi kena ikut. Jadi kita mengalu-alukan mereka masa ini untuk datang ke kementerian kita untuk bincang apa yang kita boleh tolong. Sebab kita ada dana untuk KBBM ini, tahun ini kerajaan memperuntukkan sebanyak 20 juta. Bayangkan. Untuk KBBM, kempen beli barang Malaysia ini, untuk membantu mereka yang terkesan, mereka yang bermasalah, untuk kita cari jalan keluar. InsyaAllah, di mana ada penyakit, di situ ada ubah. Di mana ada jalan, di situ ada peluang untuk kita atasi, insyaAllah. Dari sudut impak, sejak kita melancarkan semula KBBM ini, apa keberkesanannya setakat hari ini, Datuk? Keberkesanan saya nampak peningkatan dari segi
online tadi lah. Online tadi saya rasa cukup membanggakan. Dan begitu kata pun aktif lah para aktif. IKS kita. IKS kita cukup membanggakan, dan kita juga merayu dan menyeru kepada hypermarket yang masih lagi belum berkolaborate dengan kita untuk tampil dan membantu menyokong kita sebagai pemudah cara. Kementerian sebagai pemudah cara untuk membantu BKS ataupun pengusaha-pengusaha tempatan ini untuk dijual di tempat-tempat ataupun di premis mereka. Jadi dengan kerjasama yang erat, kita akan dapat suatu keadaan negara yang lebih makmur, lebih harmoni, kerana apa yang dilakukan sekarang bukan terkesan untuk seorang saja. Dia berkait, saya kata tadi, supply chain. Dia berkait dengan semua banyak benda. Kita nampak seorang saja. Kita kadang-kadang kita marah orang beli Ferrari. Kadang-kadang, tapi dengan beli Ferrari tersebut, maka mekanik boleh buat kerja, minyak boleh laku, pekerja-pekerja minyak anak-anak kita, spare part dan sebagainya. Jadi itu kita nak fikir dalam bentuk yang lebih makro untuk pastikan setiap sen yang dibelanjakan itu akan memberi manfaat kepada ramai orang. Dari aspek pendigitalan ekonomi ini, transform bagaimana IKS dan juga PKS kita melihat peluang-peluang dalam perniagaan dalam talian ini. Apakah bantuan kementerian untuk mereka ubah model bisnes mereka? Ya, mereka selesa dengan cara kios, cara perniagaan fizikal seperti ada menyewa kedai ataupun ruang dan sebagainya. Tetapi orang mungkin makin kurang datang, kos makin meningkat, terpaksa menggajikan pekerja lebih ramai. Tetapi apabila mereka transform ataupun ubah model kepada pendigitalan bisnes online dan juga marketplace ini, yalah, tak semua orang pandai nak tukar macam tu je. Kalau orang muda keluar graduan mungkin dia punya CV itu tinggi, tetapi IKS ni, makcik-makcik kita, orang lama ni, kalau mereka tidak merebut peluang ini, mereka akan ketinggalan. Datuk. Jadi saya berasa beruntung sebab saya menghadiri satu kolokium online ataupun kolokium yang dibuat oleh kementerian kita di Berjaya Square tadi. Jadi antara cadangan yang saya rasa sangat reliable untuk kita buat, kerana dikatakan bahawa apa yang dikatakan oleh Cik Nazri itu betul. Makcik kita, pakcik-pakcik yang jual ikan, jual goreng pisang, jual kerepek kat kampung tu, nak penetrate marketplace ni memang menyusahkan. Jadi ada cadangan tadi supaya kita groom anak-anak muda yang lulusan universiti yang hari ini bertebaran di seluruh negara. Ada di mana-mana. Maknanya sekarang ni boleh dikatakan setiap umur satu siswazah. Mesti ada. Mesti ada. Jadi mungkin mereka ni ada kemahiran dari segi digital, kemahiran komputer. Jadi insya-Allah kita akan employ mereka ini untuk membantu. Sebab makcik ni bila nak masuk digital, nak tekan komputer tak kenal. Komputer pun tak tahu. Tak tengok komputer ni apa ni, kayu ke batu. Dan ada success story di luar sana di kalangan graduan kita menolong pakcik-pakcik kita ni. Jadi mungkin kita akan meletak satu dana untuk membantu dia orang ni. Dia orang ni nak kerja juga kan. Kerja dan di bandar tak ada kerja dah. Betul. Kat Covid sekarang. Jadi mungkin dengan kerjasama secara volunteer mereka ini, kita boleh sedikit sumbangan kepada mereka dan mungkin membantu IKS dan PKS ini untuk penetrate marketplace ataupun untuk promote barang mereka di Lazada, Shopee, Pinjaman dan sebagainya lah. Macam-macam lagi lah. Jadi saya rasa itu satu cara yang dicadangkan yang cukup bagus, dan insya-Allah kita akan bekerja ke arah itu. Okey, Datuk, akhir sekali, kita tak tahu bila berakhirnya COVID dan menunggu COVAX ataupun vaksin pandemik COVID-19 ini sampai, bila mungkin makan masa juga. Kita terpaksa melalui situasi sebegini mungkin 6 bulan ataupun 12 bulan ataupun 24 bulan mendatang ini. Jadi bagaimana kementerian menggerakkan anggota-anggotanya reach out IKS kita, pengguna kita, supaya mereka mencari peluang-peluang sebegini dan mereka tidak perlu orang kata pun ketinggalan dan mereka takut hilang punca pendapatan dan sebagainya. Jadi kementerian kita memang selalu terbuka. Kita ada pejabat di mana-mana. Di setiap negeri kita ada pejabat, kemudian di daerah yang besar kita ada pejabat. Jadi apa saja masalah yang berkaitan dengan bagaimana nak masuk marketplace, bagaimana nak mempromosi barang mereka, bagaimana nak mendapat input ataupun bantuan ataupun subsidi ataupun grant untuk nak promosi barang mereka, kita sentiasa terbuka. Jadi kita menyeru kepada usahawan-usahawan di luar, walaupun kita bukan kementerian usahawan, tapi kita ada satu allocation untuk membantu mereka. Bagaimana nak buat satu packaging yang menarik. Kadang-kadang barang tu bagus. Contohnya macam di Terengganu ni,
soh lekor kepuk, ke, soh kepuk kepuk lekor. kering, ya. Soh tu cukup bagus. Lebih bagus daripada apa yang dijual di market. Tapi oleh kerana yang packaging dia tu ia just tanpa dengan stiker dengan photostat je. Jadi orang tengok tak menarik. Walaupun orang kata don't just sebut baik cover, tapi sometimes cover tu penting untuk menarik, untuk nak tarik orang tengok nampak sedap. Tapi makanan tak sedap pun. Tapi bila at least bila orang nampak sedap orang beli. Yang penting orang beli. Sebab dengan pembelian tersebut dapat hasil kepada mereka yang mengusaha. Datanglah ke pejabat KPDN HEP, ada pegawai kita akan menolong dan juga menyalurkan ke tempat-tempat yang sepatutnya untuk mendapatkan geran kepadanan dan sebagainya. Terima kasih Yang Berhormat Dato' Rossul Wahid, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna. Saya tak tahu bila boleh seberang negeri nak makan nasi dagang Datuk Seri dengan Datuk di Hulu Terengganu. InsyaAllah kalau ada rezeki kita bersama, betul kan? Makan nasi dagang dengan kepuk lekor. Dan ICT. Pergi Sekayu kan? Ikan celup tepung. Ikan celup tepung. Terima kasih Datuk Rossul. Itu saja agenda awal ni pada malam ini. Sekian. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.